Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul a'izzah, ikhwan akhawat a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim kita daripada buku kita ini, Hisnul Muslim. Kalau ikut penanda saya, kita pada muka surat 68. Betul? Itu kita masuk hadis. Kata penulis, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Terjemahan dia, Nabi bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, ia akan mendapat satu kebajikan, sedang satu kebajikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak menyatakan bahawa alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini dalam riwayat At-Tirmizi. Penulis kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Iaitu dia menyebut tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha, yakni digandakan menjadi 10 kali lipat. Ini hadis yang penulis bawa pada kita ikhwan. Penulis nak habiskan kepada kita tajuk pada muka surat 59, iaitu keutamaan berzikir. Ini di antara hadis yang berbaki berkenaan dengan keutamaan berzikir. Jadi membaca Al-Quran termasuk di dalam zikrullah. Kerana itu dibawa hadis ini di bawah tajuk ini. Dan seafdal zikir itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dalam riwayat At-Tirmizi. Afdalu zikri la ilaha illallah. Paling utama, seutama-utama zikir yang nak kita dahulukanlah la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah adalah isi dan inti kepada agama. Dia adalah ruh kepada agama. Islam itu dimasuki dengan pintu la ilaha illallah. Al-Quran diturunkan, keseluruhan ayat-ayat Allah diturunkan ke muka bumi untuk menjelaskan makna
la ilaha illallah. Semayang, puasa, zakat, haji, kesemuanya menjadi rukun-rukun yang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Rukun nombor 1, rukun Islam adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Maka Nabi kata dalam hadis Abdullah bin Umar, buniyal islamu ala khamsin. Buniyal Islam, bacaan dia buniyal Islam. Dibina Islam, dibangun Islam. Islam itu diletak di atas tapak pondasi, 5 pondasi, 5 tapak. Dibina Islam di atas 5 rukun. Maka yang pertama itu menyaksikan tentang keesaan Allah, bahawa beribadah hanya milik Allah, tidak ada syirik dalam ibadah kepada Allah, dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Untuk menjelaskan 2 perkara ni, apa makna la ilaha illallah, apa makna Muhammadur Rasulullah, maka Allah memilih kalam dia diturunkan. Maka apabila dikatakan afdalu zikri la ilaha illallah, artinya seafdal zikir la ilaha illallah, kerana dia kalimah menjelaskan makna Islam. Sama dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah la ilaha illallah. Sama dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah la ilaha illallah. Itu tafsiran yang dibuat oleh siapa? Oleh Abdullah bin Abbas, yang diambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Bila ditanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah yang menjadi inti kepada Al-Quran? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, Suratul Fatihah. Itu adalah inti daripada Al-Quran. Dalam Suratul Fatihah dia kata, yang menjadi jantungnya ialah la ilaha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang tanya pada dia, kenapa itu? Dia kata, kerana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah makna la ilaha illallah. Sama makna dengan la ilaha illallah. Jadi, agama besar ini adalah agama tauhid. Bila kita baca Quran, kita akan lihat di dalam Al-Quran itu isi terbesarnya ialah mengajak manusia kepada tauhid. Tak boleh padanya lain. Dan dalam tauhid, dalam hal ketauhidan ini, 2 perkara inilah yang paling besar, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hal ibadat dan hal minta pertolong. Nasta'in, meminta pada Allah, minta sesuatu, minta tolong pada Allah, minta Allah tolong kita. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta pada hang, ya Allah, minta Allah bagi kebaikan. Tapi nasta'in, minta Allah tolong kita, tolong kita. Kita ada benda yang Tuhan kena tolong. Maka dalam hidup manusia ni, kalau 2 benda ni manusia boleh jaga, maka berlakulah murni dalam tauhid dia. Kenapa tak boleh ada dalam doa kita seru itu, seru ini? Dia akan merasakan makna meminta dan beribadat. Kenapa kita tak boleh kata, ya Rasulullah aghithni? Nabi dah wafat. Ya Rasulullah, tolonglah saya. Sebab la ilaha illallah. Tak benar kan? Lepas itu kalimah ini kalimahnya ajaib. Dia start dengan la, nafi. La ilaha, yang dinafikan itu adalah tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Nafi. Dan nafi itu pula nafi jenis apa? Li jinsi. Nafi jenis jins. Jenis penyembahan, sesembahan. Kesemuanya kena tolak, wajib tolak. Dia start dengan nafi, tolak, tolak, tolak dan tolak dan tolak dan tolak. Barulah illa Allah, illallah, barulah berlaku yang diterima hanyalah Allah
Jalla wa'ala. Jadi kerana itu, apa doa-doa yang kita minta kepada Allah, kesemuanya start dengan Rabbana, Rabbi, Allahumma, Ilahi, wahai Tuhanku, wahai penciptaku. Kita dengan Tuhan tidak boleh ada penghalang. Tak boleh ada penghalang. Kita tidak boleh panggil orang mati. Tak boleh. Dia akan merosakkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sayang kita macam mana dengan wali itu pun, besar mana keramat dia sekalipun, tidak boleh. Itu ketika saya pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani, dekat dengan rumah mufti Iraq, Syekh Abdul Karim Mudarris. Besar ni ada makam dia. Makam dia besar, dewan kita ni ada. Kapek lagu ni lah. Dipagak dengan pagak emas putih. Lepas tu dia punya luar tu besar lah. Dia orang duduk atas kapek-kapek ni lah, duduk pegang. Ada jual keng-keng hijau, macam selendang hijau. Beli, ikat lah di pagak tu. Peganglah, aghithni ya Syekh Abdul Qadir, aghithni ya Sultanul Awliya, aghithni. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, pemimpin segala wali, aghithni, tolonglah aku. Mereka menamakan ini sebagai tawassul, iaitu mencari kedekatan diri pada Allah. Tetapi kita kata tak, ini bukan tawassul, ini benda salah. Kenapa? Kerana meminta selain daripada Allah, dan yang kita minta itu tak boleh tolong kita. Maka dia akan merosakkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu terusik, maka akan terusik juga, akan terganggu juga makna la ilaha illallah. Jadi siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, ini dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, kerana Allah menurunkan kalam dia yang suci ini untuk menerangkan perkara yang paling besar, iaitu tauhid. Tauhid, Allah sendiri yang nak menerangkan. Allah cerita, kita ikhwan, kita tak tahu siapa dia kalau Tuhan tak cerita Luqmanul Hakim. Tak tahu. Mai ikut mana pun tak tahu. Ada manusia hidup dulu nama dia Luqman. Dan Tuhan kata dia ni hakim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata. Dia Luqman, tapi dia ada hikmah, Allah kata. Kami beri kepada Luqman itu hikmah, maka dia dipanggil hakim. Luqman yang hakim, yang bijak, cerdik, orang pintar, brilian dia ni. Dia bukan hidup zaman Nabi, dia zaman Bani Israel dulu, lama. Nabi pun tak tahu ada orang hidup dulu nama Luqman. Duduk di padang Sahara. Kalau baca dalam tafsir lah, boleh buka tafsir Qurtubi ke, Ibn Katsir ke, Luqman dia kata kulit hitam. Apa nama? Bukan semua orang kulit hitam keturunan Luqman. Tidaklah begitu. Bibir mulut tebal, tapak kaki tebal, tak berkasut. Katanya dia ini hamba bagi seorang raja, pintar, bijak. Raja panggil dia, raja kata dekat dia, Luqman, pergi sembelih kambing. Lepas tu buat mai kat aku benda yang paling bagus ke kambing ni. Kalau kita makan dia bagus. Pergi sembelih pula seekor kambing. Buat mai benda paling tak bagus kat aku. Dia pintar. Dia buat mai lidah, dia buat mai jantung kambing. Dia kata, tuanku, inilah benda paling sedap. Makan lidah kambing ni tak ada kolesterol. Yang tu saya tambah, dia tak kata. Itu saya tambah. Saya suk lidah ni sedap. Dia kata, inilah benda paling bagus. Lidah dan hati. Kalau hati baik, lidah akan baik. Lidah akan turut hati. Dan inilah benda yang paling tak bagus. Kalau hati rosak, lidah akan rosak. Bijaksana dia. Bijaksana sungguh. Dan dalam beberapa riwayat yang sahih disebut tentang nasihat Luqman. Ada riwayat yang sahih tentang nasihat Luqman. Tapi saya heran, yang sahih tu orang tak ambil. Orang ambil semua yang tak sahih. Pasal apa tak tahu? Mungkin orang tak tahu ada yang sahih kot. Syekh
Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri, dia buat buku tentang nasihat sahih daripada Luqmanul Hakim. Bagus buku ni kita baca. Daripada kita duk nasihat merapu-merapu ni, semua nasihat Luqman hak merapu-merapu kita ambil. Dia ambil nasihat yang sahih berdasarkan riwayat-riwayat yang benar dan dia bukukan. Dan dia bagi orang baca dan dia mengajak dalam Masjid Madinah. Bagi tahu pada orang ni yang sahih daripada Luqmanul Hakim. Allah sendiri bercakap tentang bijaksananya Luqman. Tak tahulah dia duduk, katanya dia duduk mungkin zaman Nabi Daud dululah. Tapi tak ada satu riwayat yang jelas tentang Luqman. Apa hal pun nama Luqman terkenal. Di antara benda yang Allah puji Luqman ni adalah sistem pendidikan dia. Cara dia didik anak dan isi pendidikan dia. Maka Allah bagi tahu bagaimana Luqman dia bermuamalah dengan anak dia, dan Allah bagi tahu bahasa apa dia pakai, tujuan apa. Allah bagi tahu. Bila dia panggil anak dia, Allah guna satu perkataan, wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Allah kata masa dia panggil anak dia, wa huwa ya'izuhu, dia bertujuan nak mendidik anak dia, nak bagi wa'iz, pelajaran pada anak dia. Dia bukan nak marah anak dia. Anak dia mungkin macam budak-budak lain nakal lah, tak dengar cakap, tapi dia tak ada niat nak marah, nak benci, nak herdik. Tujuan dia ya'izuhu, dia nak adabkan anak dia. Dia tak mau anak dia jadi macam anak orang lain. Maka Allah kata, Allah mula bercerita dengan perkataan adab. Dia kata, ya bunai, ya bunai. Kita tahu perkataan ya itu menunjukkan kepada penghormatan. Harfun nida' li ta'zim. Wahai anakku. Kalau terjemahan Melayu, wahai anakku. Tapi ya bunai, kerana ya di depan, bunai, lepas tu lagi satu ya di belakang. Ya bunai, dia merujuk kepada panggilan, kita panggil orang yang sangat kita sayang. Wahai anak kesayanganku. Macam para Nabi, Allah rakam dalam Quran, dia panggil ya qaumi, wahai kaumku. Artinya, wahai kaum kesayanganku. Dia sayang dengan kaum dia. Sebab benda yang dia nak habaq tu, benda tu besar. Dia tak akan habaq pada orang yang dia benci, dia meluat. Ya bunai. Allah kata pasal apa dia panggil pada anak dia ya bunai? Sebab wahwa ya'izuhu, sebab dia nak didik anak dia. Kenapa dia ada niat nak didik? Sebab Allah kata atainahu hikmah walaqad ataina luqmana hikmah, kerana dia mendapat kebijaksanaan daripada Allah. Tengok ikhwan, di sini ada pelajaran yang besar dalam dunia pendidikan, bahawa mak bapak yang bijak, yang cerdik, yang pintar, kalau Allah tidak hidayah pendidikan, dia belum boleh membentuk anak-anak dia. Kadang mak bapak ni selekeh pendidikan, miskin, tak ada pelajaran, tapi dia boleh mendidik, kerana dia adalah pemberian Tuhan, berkaitan dengan hati mak ayah. Ibrahim ada Ismail, Ibrahim ada Ishaq, dua tu je, daripada dua isteri, Sarah dan Hajar. Dengan Sarah dapat Ismail, betul. Dengan Sarah dapat Hajar. Awak pakcik bagi saya pening. Dengan Sarah dapat Ishaq, dengan Hajar dapat Ismail. Kuliah hari pertama kan, betul lah, kuliah pertama. Tapi bila Allah bercerita dalam Quran tentang Ibrahim, Allah angkat kebijaksanaan Ibrahim. Masa falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Bila Ismail duk membesar dalam peringkat sa'i, dia dah boleh dah bersifat lucu-lucu dia tu.
Dia boleh tolong pak dia, tapi bukan dalam tolong kerja pun, tolong menghiburkan hati pak dia. Bagi kerja lain, buat kerja lain. Melucukan. Dia bila dia membesar, cara dia tolong tu meriangkan hati pak dia. Ketika tu Allah kata pak dia panggil dia. Pak dia kata, wahai anaknya ayah sayang. Ayah mimpi ayah sembelih kamu. Fanzur madza tara. Fanzur madza tara. Bila Allah bercerita tentang Ibrahim, Allah bercerita Ibrahim dengan doa dia. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Masa Ibrahim baca doa ni, Ismail. Saya ada tengok satu ceramah saya, orang komen, aku nak tampak mulut mamak ni. Saya sebut apa macam ni lah Ismail kan, saya kata kita tengok tu pak dia. Dah bukan, ini bahasa kita cakap. Bila Ismail tu kecil lagi, tapi Ibrahim baca doa ni, dan doanya Ibrahim baca, Allah nak tunjuk dia bijak. Dia tak menyebut anak dia, tapi dia menyebut zuriat. Dia pun tak tahu Ismail besar kahwin ke, ada jodoh ke, dia pun tak tahu. Tetapi bila mak bapak ni ada niat yang ikhlas pada anak-anak, Allah rakamkan fikiran dia macam mana. Dia terbayang masa depan anak dia. Dia berdoa pada, dia tahu jodoh anak dia tu Allah yang tentukan, tapi dia akan minta anak dia dapat jodoh yang salihah, zuriat yang salih dan salihah. Sebab kalau kita dapat jodoh yang salihah ataupun salih, dia akan mengurangkan tekanan hidup kita dalam dunia. Tekanan hidup ni tinggi dalam dunia. Apa Nabi kata? Nabi kata, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Hadis Muslim. Nanti balik semak balik Riyadhus Salihin. Nabi kata, dunia ni semua tempat seronok, for enjoy. Dunia ni semua orang seronok. Orang tipu orang seronok, orang perkena orang seronok, orang boleh tengok orang jatuh, orang boleh gelak. Kadang orang buat TikTok lagi, kawan dia jatuh, dia seronok, dia boleh ambil gambar post ke orang. Dunia ni seronok. Tapi Nabi kata, tahu tak, benda apa paling seronok kalau kau dapat? Mar'atus salihah, pasangan yang salih. Kalau laki, masa Nabi cakap hadis ni, Nabi tuju pada laki-laki. Nabi kata, mar'atus salihah adalah khairul mata'. Kalau kamu boleh dapat isteri yang salihah, Nabi kata, tinggallah seronok dalam dunia ni. Dialah yang paling menyeronokkan hati kamu. Dialah dunia kamu. Kita, anak kita masih kecil lagi, kita telah ada nawaitu supaya anak kita dapat benda ni. Ini satu daripada penyebab kenapa kita boleh didik anak kita jadi elok. Rabbi habli min ladunka salihah. Masa tu Zakaria baca doa ni, masa tu Yahya dalam perut mak, tak keluar lagi, tapi dia kata, Tuhan bagilah kepada aku zuriat yang saleh. Udah syak doa dia. Jadi Allah cerita depa ni orang bijaksana depa ni. Depa ada hati bijaksana, fikiran yang bijaksana, perkataan yang bijaksana, ungkapan-ungkapan yang bijaksana, dan mereka ada pendidikan yang bijaksana. Apa pendidikan Luqman pada anak dia? Sampai Allah kata dia ini mendapat hikmat kebijaksanaan. Allah kata dia boleh kata pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dahsyat. Asas dia, wahai anakku, jangan sekali-kali kau syirikkan Allah. Syirikkan Allah. Orang Arab tahu bila sebut syirik bermakna aqran. Bermakna kita jadikan di sisi Allah itu kongsi, gandingan. La taj'alu lillahi andada. Jangan letak benda lain setaraf dengan Tuhan, pi duduk di sisi Tuhan. Perkataan tu sangat clear dekat orang Arab. Ya bunayya. Tak, kalau anak ni tak akan faham, lepas tu anak ni tanya balik apa itu syirik. Sebab anak ni faham perkataan itu. Wahai anakku, dalam ibadah jangan sembah lain daripada Allah. Beribadahlah hanya pada Allah, dan dalam berdoa hanya minta pada Allah.
Itulah makna ya bunayya la tusyrik billah. Dia tak habaq lagu tu, bahkan dia habaq bahayanya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik dalam niat ke, dalam perkataan ke, dalam perbuatan ke, syirik duduk tak mana pun, dia adalah zulmul azim. Zulmul azim kita boleh ibarat kata dosa yang besar, dan kita boleh ibaratkan hilangnya arah yang besar. Kita akan hilang arah dalam hidup. Inna syirka la zulmul azim, dia kezaliman yang besar. Zulm bermakna gelap. Dosa dia pun besar, balasan Tuhan pun besar, berkat hidup tidak ada dengan syirik. Dan apa akan jadi orang buat syirik? Tuhan cabut arah hidup. Hati dia, yang Allah kata fa'aqim wajhaka, hadapkanlah wajah kamu, fa'aqim wajhaka lid-dini, hadapkanlah wajah kamu kepada agama Allah yang lurus ini, Allah akan hilangkan arah dia. Anakku, jangan buat syirik. Hanya ibadat pada Allah, tak mau ada sekutu bagi Allah, dan bila berdoa hanya minta pada Allah. Pendidikan ini sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Allah kata telah Allah bagi ilham kepada Luqman zaman dulu. Kalau Luqman itu hidup zaman Nabi Daud, kepada Daud diturunkan Zabur. Isi Zabur ada ajaran ini. Kalau Luqman itu seorang daripada pengikut Nabi Daud, dia telah mengamal ajaran tauhid Nabi Daud. Bijaksana dia, dididik anak dia jangan syirik pada Allah. Bila kita baca Quran, sebegitu banyak ayat-ayat Quran, perbahasan Quran tentang tauhid, tentang akidah, tentang syirik, dia adalah perbahasan yang dominan dalam Quran. Perbahasan yang lebih besar daripada benda lain, supaya manusia tak terlibat dengan syirik. Allah turunkan kalam dia, yang siapa baca satu huruf, baca lagi satu huruf, baca lagi satu huruf, diberi pahala ikut huruf. Kenapa? Kerana kalam Allah ni turun ke bumi untuk membersihkan agama ini balik kepada asal dia. Dipanggil dinul khalis. Jadi murni agama ni. Bila masuk syirik, masuk khurafat, masuk bid'ah, agama ini bukan lagi murni. Allah tak mau ada yang tak murni. Allah mau dia kembali murni. Kita kena pegang dinul khalis. Dinul khalis, agama yang murni, agama yang ikhlas, agama yang tak ada campur tangan siapa-siapa dan hawa nafsu siapa-siapa, baik para nabi, baik jin, baik para malaikat, tidak ada campur tangan. Biarlah agama ni menjadi qala Allahu azza wa jalla. Agama ni menjadi firman Tuhan semata-mata. Jadi membezakan Al-Quran dengan benda lain, ikhwan, maka Allah Ta'ala, siapa membaca ayat Allah Ta'ala, Allah bagi pahala yang berbeza. Sebab siapa kembali pada Quran, dia kembali kepada azimah, kepada yang asal. Pasal itu Quran bagi tahu fitnah akan berlaku pada kita, kan? Fitnah akan berlaku. Bila berlaku fitnah, apa Quran kata? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Bila berlaku fitnah dalam bentuk tanazak, tak tahu orang cakap ni banyak, nak pegang cakap siapa pun tak tahu, kalang kabut jadi. Allah kata farudduhu ila Allah war rasul. Kembalilah kepada apa yang Tuhan bagi pada kita, azimah dia, asal apa dia, qala Allah qala Rasul. Pegang secara zahir, kita selamat. Maka untuk itu Allah bezakan bicara Quran dengan bicara lain. Baca kalam Allah ni dikira pahala ikut huruf. Dan Nabi kata wal hasanatu bi asyri amsalha. Kita sebut alif, Allah bagi 10 kebaikan. Dan satu kebaikan itu Allah kira, Allah gandakan dengan 10. Satu hasanah itu dikira bi asyri amsalha, dengan 10 gandingannya. Dan Nabi kata, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, tapi aku kata alif itu satu, lam itu satu, dan mim itu satu.
Kerana itu ikhwan, kita mesti tahu kenapa kita baca Quran, kita mendapat perbezaan pahala dengan benda lain. Kerana Quran adalah kalam kudus, kalam suci daripada Tuhan, daripada diri Tuhan, Tuhan keluarkan. Dia mesti bernilai paling tinggi dalam dunia. Paling tinggi, Quran. Pasal itu kita tidak boleh ubah satu huruf, satu baris. Tak boleh. Kita kena terima dia seperti diturunkan. Dan kita tak boleh menafikan kesucian dia, kehebatan dia. Kiraat-kiraat yang boleh dipakai untuk Quran, kesemuanya kita kena akui. Yang tak masuk dengan nilai Quran, kesemuanya kita kena tolak. Kita kena jaga kemuliaan Al-Quran. Kerana Allah daripada awal jaga kemuliaan Al-Quran. Innahu laqur'anul karim. Dia adalah Quran itu adalah innahu laqur'anul karim. Quran kan? Apa makna Quran? Bacaan. Kan iqra, baca. Al-Quran bermakna benda yang dibaca. Sebaik-baik benda. Innahu laqur'anul karim. Quran yang kamu baca itu karim. Dia semulia-mulia bacaan. Paling mulia. Jadi kalau kita tak boleh baca semulia-mulia benda, kita kena sedih sebab kita telah baca banyak benda yang tak mulia. Tak mulia. Banyak benda dalam dunia ni tak mulia kita boleh baca. Tiba-tiba semulia-mulia benda kita tak boleh baca, itu sepatutnya kita jadi sedih. Bukan kita happy, ya ye. Kita kena sedih. Anak kita, keluarga kita tak boleh. Dan kita kena tahu bagaimana mulianya Quran. Allah kata la yamassuhu illal mutahharun. Malaikat itu yang jaga Quran di Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, diagak oleh malaikat yang Quran gambarkan mereka itu al-mutahharun, yang suci bersih. Diri mereka, sifat mereka, mereka tak tanggung hadas, bersih lidah mereka, ruh mereka, fizikal mereka, kesemuanya bersih. Mereka yang bawa Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu peristiwa itu, sebesar-besar peristiwa, Quran akan diturunkan untuk menjadi panduan manusia. Subhanallah ikhwan. Kerana itu Allah Ta'ala dia gambarkan Quran sebagai syifa. Syifa. Bila-bila pun bila Allah gambarkan Quran, Allah tak gambarkan syifa saja. Allah gambarkan Quran syifa wa rasyad. Quran dia menjadi syifa dan rasyad dan petunjuk. Kita pisah. Quran diturun dengan dua kembang tu. Syifa dan rasyad. Kita ambil syifa aja. Jadi kita jenis nak ambil hantu setan kan. Dan kita ambil pula syifa. Dan syifa kita ni pula syifa secara zahiri. Syifa dalam bentuk baca ayat. Bukan syifa dalam bentuk ruhi. Penawar hati. Kundah. Quran turun di tempat yang gelap, tempat tu jadi terang. Quran turun di negeri yang wadi. Mekah ni wadi, satu lembah. Tiba-tiba Mekah bertukar menjadi satu bilad. Satu negeri yang besar. Kering kontang, tiba-tiba jadi makmur. Negeri Darul Ummi, negeri orang yang tidak pandai membaca, tiba-tiba Mekah menjadi Ummul Qura, tempat melahirkan bacaan. Tiba-tiba pelik. Quran dia mai pada kita, dia jadi hala hantu setan. Dekat jiwa kita tak ubah apa-apa. Itu pelik. Peliklah, dia sangat pelik. Dia sangat pelik. Sebab kita pisah antara syifa dan rasyad. Kita ambil syifa. Kita tak merawat ruhi. Itu berapa banyak orang dalam penjara. Orang dalam penjara. Dulu, masa saya dengar penjara dulu, di bawah Datuk apa nama dia? Haji apa? Yang pengarah penjara tu? Yang duduk balapan. Penjara Penang. Allah, Haji Yahya.
saya dengan dia penjara Pulau Pinang, banyak kes dadah. Kes dadah, kes bunuh, kes pondan. Lepas tu saya kenal dia pun. Saya motivasi mereka. Mereka duduk satu sel asing. Mereka pergi macam transgender kan. Mereka tak boleh duduk dengan lengkap ni, waktu balas mereka habis lagi. Mereka kena duduk asing. Mereka duduk grup mereka satu sel. Di antara benda pertama sekali yang Tuan Haji Yahya bagi tahu dengan saya, ustaz kena masuk dalam penjara, kena ada peluang, tolonglah ajak agama sikit. Saya kata kenapa? Kerana Tuan Haji Yahya kata macam mana orang-orang ini nak dirawat roh mereka. Ya, itu problem kita. Kita boleh pukul orang belakang, pukul sampai pecah pungkok yang duk tunjuk dalam video-video kan. Tapi kita tak boleh pukul hati dia sampai rasa. Quran kata apa Quran kata ayat dalam tu, law anzalna hadzal Quran, cuma ayat dia lagi betul sampai habis mutas law anzalna hadzal Quran ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Betul? Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi. Betul? Nadribuha. Darab ni pukul. Nadribuha. Allah cerita Quran kalau turun kat bukit jadi macam-macam, goncanglah pecah. Allah kata wa tilkal amsal. Demikianlah satu perumpamaan. Kami pukul perumpamaan itu pada jantung manusia. Kami nak jantung dia berbekas. Dengan contoh kami bagi. Supaya dia boleh fikir. Jadi Allah nak hingguk jantung kita, nak bagi bekas di jantung. Kita dalam penjara, kita boleh pukul orang-orang ni semua ni, banyaklah kesalahan mereka. Tapi kita tak boleh ubah. Ni kita tak boleh ubah. Itulah gagalnya kita. Kita berjaya tangkap mereka, puak-puak dadah ni. Saya duduk mengajak mereka sampai saya kenal, tahu nama mereka. Kenal. Lepas 3-4 bulan, lah duduk depan pula. Saya kata, mai pula. Mereka pergi ambil. Mereka pergi ambil. Kata, pasal apa yang mereka pergi ambil? Buat macam mana? Kenal. Sampai kenal. Ya, betul. Dan ada 2-3 orang yang ahli dadah ni yang saya jumpa jadi Tok Bilal, masuk musabaqah, menang Persatuan Marhaban. Dulu saya ajak juga Marhaban, dululah sebelum saya balik Iraq lah, tapi cerita lama. Dia menang Marhaban, menang musabaqah, menang azan, menang jadi imam. Seronok saya pergi ke surau tengok depa jadi Bilal. Maka saya tanya jadi Bilal. Dia cerita pengalaman dia. Dia kata duduk dengar kuliah. Memang dadah ni, dia kata dadah ni, perkataan dadah tu sebenarnya kena ubah. Dia bukan dadah, dia hantu, dia kata. Dadah ni hantu, dia kata. Bila dia masuk dalam badan, dia tak mau keluar. Kita menjerit macam mana pun, kita lawan dia. Kita tak boleh ubah dia. Kita jadi mudmin, ketagih habis-habisan. Kita boleh berhenti 3 bulan, kita boleh berhenti setahun. Seminit kita jumpa dia, kita lingkup. Asap dia, kita lingkup. Jahat, dia hantu yang jahat. Sekali kena dia, nak keluar daripada zon dia tu, payah. Tapi dia kata kat saya, ni pengalaman saya, orang-orang yang berhenti ni, yang pernah duduk mengaji dengan saya dalam penjara Pulau Pinang dulu. Dia kata, Ustaz, hanya ilmu agama saja boleh lawan hantu ni. Lain tak ada, Ustaz. Dan Ustaz yang menyampaikan ilmu agama ni kena jujur dengan agama, dia kata. Jangan bawa kami nak hibok sana, hibok sini. Bawa kami ke Tuhan betul. Dan kesan dia, walaupun dadah tu 90% duduk dalam diri kami, tapi agama ni dia masuk. Dia makan
sikit demi sikit sampai kami jadi kuat. Bila kami letak Allah di depan kami, dadah jatuh. Tapi nak letak Allah di depan kami itu satu benda yang cukup susah dia kata. Ya ikhwan. Kadang orang duduk dalam penjara, tahun-tahun duduk dalam penjara, dia makan, badan dia sihat, keluar macam orang angkat besi dengan botak kepala, ada gaji lagi. Dapat gaji lagi. Daripada diajak buat tujik baju lah, ada gaji lagi, boleh keluar. Lepas 3 bulan kita mengajak, dia main pula. Kata main pula, dia pergi ambil. Dia pergi ambil. Yang saya jumpa, bapa dengan anak duduk sebelah-sebelah. Dia dah. Dia duduk gelak kat orang muda tu. Saya kata, pakcik jangan gelak kat dia. Kata, dia ni setara dengan anak pakcik. Memang anak saya betul. Dia kata, ni anak saya. Saya kata, duduk, kena tangkap. Duduk, kena tangkap. Kih apa? Kih apa lagi dia tahu, serbuk putih. Yes. Macam mana nak bagi benda tu berbekas pada kita? Ya ikhwan. Nak didik orang supaya dia nampak benda syirik ni, dia nampak dengan kacamata Quran dan Sunnah. Bahaya syirik ni. Macam mana supaya orang tak terlibat dengan benda syirik? Orang tak tergoda dengan dunia. Macam mana nak buat? Dia memerlukan asuhan daripada kitab Allah. Kenapa ikhwan? Kerana Quran turun dalam bentuk syifa dan rasyad. Dia adalah penawar dan petunjuk. Jangan pisahkan dua sifat dia. Pasal itu Allah Ta'ala gunakan dalam ayat dia, selalu Allah Ta'ala gunakan perkataan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dia syifa dan dia rahmat. Dia kasih sayang Tuhan nak membimbing kita. Dia adalah huda, dia pertunjuk, dia bimbing kita. Jadi bila kita ubah, kita letak satu, kita tinggalkan sifatnya lain, kita tak dapat. Lebih-lebih dahsyat ni, Allah kata, Quran itu la ya'tihi batilun. Sedikit pun tidak ada kebatilan. Min baini yadaihi, depan dia ke, wa min khalfihi, belakang dia ke, tidak ada batil. Tanzilun min hakimin hamid. Dia turun daripada Allah yang maha bijaksana, yang maha penuh dengan sifat-sifat kepujian. Lebih-lebih lagi Allah sebut dalam Quran, bila Allah turunkan Quran itu, Allah kata wa kazalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah sifatkan Quran itu dengan perkataan ruh, kuasa dalaman. Quran dan sunnah dia kuasa dalaman. Kuasa dalaman. Kita nak tahu macam mana pengaruh kuasa dalaman ni, kita kena rajin tengok gambar Tamil dengan Hindustan. Baru kita tahu. Dia pegang jantung. Di luar hospital, dia pegang jantung. Dia boleh baling daripada jalan, masuk sampai cermin. Jatuh dalam pesakit tu punya peluk kata masuk. Doktor kata, amazing. Doktor lain tengok golek kepala. Doktor dalam filem tu kata, amazing. Kuasa dalaman. Dia pergi berdoa dekat Tok Kong, dia berdoa tak menjadi. Dia jegir kat Tok Kong. Dia jegir, dia marah. Hang betul ke ada? Hang betul. Satgi angin nanti mai. Boom. Hero tadi dah kena tembak bedah-dah dah. Habis dah. Tapi kuasa dalaman. Sekali lagi tengok napas hero dalam tanah tu. Hero boleh bangkit balik, peluru tu keluar pi kat musuh balik. Musuh kena mati. Ini apa mamang? Ini kuasa dalaman. Yes, kuasa dalaman. Jangan main kuasa dalaman. Gamak Melayu tak ada kuasa dalaman. Gamak Melayu semua lingkup. Gamak Melayu lingkup. Misteri jenazah lah, apa jenazah lah, van jenazah lah, semua lingkup. Agama Hindu tak lingkup lagi. Dia masih hati track dia. Kuasa dalaman. Last sekali balik kepada minta tolong ke Tuhan. Yang dengan cara dia lah. Tapi dia punya moral apa dia? Kuasa Tuhan. Yang boleh mengubah segala-gala. Maka Quran tu bila kita belajar, kita baca, kita hafal, kita mendalam ilmu dia, kita faham dia, Allah kata wa kazalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah
yang kami turunkan kepada engkau Muhammad ruh daripada urusan kami. Quran dikatakan ruh, sumber kehidupan. Pasal tu bila orang-orang ni sebesar mana kesalahan dia duduk dalam penjara, penjara tu dijadikan madrasah untuk dia, dia berubah. Dia berubah. Dia berubah. Demikianlah Allah Ta'ala kata kepada kita, ikhwan, Allah kata bukan saja Quran tu ruh, Quran tu bila turun, dia light. Ustaz Kamsani, light ke lighting? Enlightened, cahaya. Kita ada hotel, the light. Cahaya. Demikianlah Tuhan kata, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, ja'akum minallah, telah datanglah kepada kamu daripada sisi Allah nur, cahaya kitab yang sangat terang dan nyata. Pasal itu kita tak boleh pisah diri kita dengan Quran. Dia bukan saja ruh, dia bukan saja kitab yang tidak ada tidak ada penyelewengan, bahkan dia itu dikatakan yahdi lillati hiya aqwam. Hanya dia saja boleh pimpin kita ke jalan yang benar. Timbul sekarang ni usaha kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, usaha kita. Usaha kita nak belajar dia lagu mana, nak faham dia lagu mana, nak tadabbur dia macam mana, nak reti dia macam mana, nak kaut seluruh khazanah dia macam mana. Makin kita tak ada ilmu tentang dia, makin kita rasa tak ada benda kita boleh ambil daripada dia. Betul sahabat Roy? Kau tengok, kita belajar Quran. Dah belajar mengeja. Okey? Lepas tu kita dah habis dah mukadam. Jahma habis dah. Kita naik Quran, kita baca. Kita sampai habis. Kita khatam. Bila kita khatam, bermakna kita dah boleh baca Quran. Tapi, ilmu tajwid kita belum tentu elok lagi. Kemudian, kita pun berusaha start pergi cari guru-guru Quran. Dulu kita hanya boleh baca, tak tahu hukum. Sekarang kita tahu. Kenapa panjang, kenapa pendek, nama dia apa, semua kita tahu. Nama-nama Arab ni semua kita khalqi ke, khuluqi ke, syifa ke, apa semua kita tahu. Bukan syifa, ikhfa, silap. Kita tahu, lain kita tahu. Kita tahu panjang pendek. Alhamdulillah. Lepas tu, kita masih kurang ilmu apa? Kita tak pandai taranum. Macam mana nak berlagu? Macam Semai Hashim. Dulu siapa biasa dengar kan? Tahun 70-an, 60-an. Nama kata Semai Hashim sampai perangkat orang tak kata kat dia, boleh tak jangan masuk bertanding? Kira masuk dia menang. Menang pula antara bangsa. Suara dia dahsyat. Betul, orang pun hebat. Bila sampai peringkat tu kita kahwin. Mak ayah kita akan kata pada kita, alhamdulillah lah anak-anak saya ni buat Quran ni selesai lah. Selesai. Bila kita kata selesai tu macam mana? Yang dia maksud selesai tu anak dia boleh baca. Anak dia ada guru. Anak dia reti apa? Hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Maka dia dah rasa tugas dia bagi didikan pada anak tentang Quran dah habis. Takat tu habis. Kenapa? Kerana dia tak tahu lebih daripada tu dah. Itulah maksimum yang dia tahu. Dia tak tahu tadabbur, dia tak tahu penghayatan, dia tak tahu hikmah-hikmah mukjizat yang lain. Dia tak tahu lagi Quran itu dalam bentuk pendidikan, macam mana Quran boleh ubah orang. Paling tinggi sikit kalau ada kes rasuk sana rasuk sini, dia keluar boleh pergi baca, maknanya dia Mr. Somebody lah. Dia dahsyat lah. Tambah boleh komunikasi dengan jin pula. Alamak. Ambil jin bola botol, itu kira finally lah. Final kira, alamak. Dahsyat lah. Kita pun hati ya dekat tu. Kalau kita jumpa kawan-kawan kita jadi ustaz, tak boleh tangkap jin bola botol, kita kata, lama je ustaz, apa pun tak tahu. Tapi makin kita tahu pasal Quran, makin kita akan nampak dunia ni belum lagi mengamalkan Quran. Kita tak nampak akhlak Quran, aturan Quran, syariat Quran, kita tak nampak lagi. Macam mana Quran boleh mengubah orang? Macam mana Quran boleh mengubah orang?
Kita dalam Malaysia, saya tak tahu banduan ada berapa ramai orang. Saya masa tu dengan jasa Haji Yahya tu, penjara Pulau Pinang, penjara Taiping, penjara itu Batu Gajah. Di situ ada Juana kes duduk di situ dekat Perak. Itu 3 penjara yang saya pusing dengan Tuan Haji Yahya. Lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun begitu. Saya tak tahu berapa banyak banduan-banduan ada dalam penjara. Dan saya pun tidak tahu sehari kerajaan peruntukkan mereka tu makan seorang banyak mana. Sebulan banyak mana. Setahun banyak mana. Dan saya pun tak tahu hak penjara, orang penjara tu makan dengan jumlah diperuntukkan itu, dia masuk ke tak masuk. Sebab tengok apa yang mereka makan tu, saya tak rasa benda tu mahal. Tapi saya tak tahu peruntukan mereka tu banyak mana. Tapi berapa banyak dah orang masuk penjara, keluar penjara. Dan kita tengoklah persen yang berjaya ada apa. Sampai peringkat pernah buat kiamulai dengan orang penjara ni. Buat kiamulai dengan Tuan Haji Yahya dulu. Bila kita baca doa, dululah sebelum pergi Iraq lah buat kiamulai. Baca doa, tu benar ya Allah. Ikut saya. Dia baru ikut lah. Ya Allah wa raja'na. Saya dengar. Menangis. Kita pun doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, hari aku nak dimandikan, dikapankan, ya Allah. Menangis. Habis kita dengan dia peluk kita. Terima kasihlah Ustaz. Saya tak mau dah. Saya kata, saya nak jumpa hampa semua. Tapi tak mau jumpa dah kat sini. Oh, dah Ustaz. Kita jumpa tempat lain. Lepas 4 bulan, jumpa pula situ. Tengok sebenarnya menangis kuat. Menangis kuat hari tu. Tengok duduk pula. Kata main pula. Dia babi ambil. Dia tak ada roh. Dia tak ada nur. Kenapa? Ya, ini tugas ulama, ikhwan. Tugas ulama ni besar, ikhwan. Ulama kena jujur, ulama kena berani, ulama kena lebih mengutamakan akhirat, baru boleh buat kerja. Kalau ulama tak boleh buat kerja, antu bayang zaman dulu, ulama berhadapan dengan raja yang kasak-kasak, bengih-bengih, macam mana nak buat kerja? Pancung orang, buang negeri orang. Apa tujuan para ulama? Tazkiyah jiwa orang je. Benda syirik, bagi tahu syirik, tak boleh buat. Tak boleh buat. Walaupun dia melibatkan negara ke, melibatkan istiadat raja-raja ke, tak boleh. Kalau benda tu ada sumber syirik, tak boleh. Mati ke, hidup ke, akikah ke, kesemuanya di atas syariat Nabi Muhammad. Siapa yang nak kena bagi tahu ni? Ulama. Ulama kena jujur. Mayat raja, mayat orang yang biasa sama. Mati dalam istana dengan mati di kaki 5, cara urus dia sama. Bukan kerana orang raja ni dia ada satu cara lain, orang mati kaki 5 ni ada cara lain. Tak ada. Tidak ada. Tak ada. Nabi tak ajak ghaslul mayit dalam bentuk kasta. Tidak ada. Mandi mayat dalam bentuk kasta. Ini golongan-golongan kayangan. Mereka ni berjalan atas kapet kuning, mandi dia macam ni, pakai daun bidara. Mereka ni pakai kulit derian pun tak apa. Tidak ada. Tidak ada demikian. Siapa nak kena bagi tahu benda ni? Ulama. Orang hak duduk kaki 5 pun kena hidup di atas agama Islam yang murni. Orang yang duduk dalam bubung istana pun kena duduk dengan agama juga. Siapa kena bagi tahu benda ni? Ulama. Bukan orang macam saya. Suara kita tak sampai. Ulama. Tapi ulama ni ada besar cabaran dia. Dia makin dekat dengan pemimpin, dia makin senang. Dia lebih senang. Dia lebih makmur. Duit dia makin banyak. Dia makin popular. Pemimpin boleh bagi ruang dia berdakwah. Tak mana-mana tempat pemimpin nak. Tapi bila dia bermusuh dengan pemimpin, dia boleh tak ada tempat berdakwah langsung. Itu risiko. Ulama kena buat kerja. Terutama di akhir zaman. Di akhir zaman. Ya, sampai kita tak tahu kebenaran duk tak mana, ikhwan. Kebenaran ni duk tak mana kita tak tahu. Dulu kita pergi umrah, orang bagi tahu pada kita, kirim salam kat Rasulullah. Sahabat Rai biasa dengar? Pakcik biasa dengar? Kirim salam kat Rasulullah. Bahkan
kita percaya dulu, kalau kita boleh cari 40 orang kirim salam kat Rasulullah, kita mesti dapat buat umrah sekali. Hadis palsu lah, jangan abad ke orang. Hadis palsu lah. Semua orang kirim salam, ya Rasul. Kadang-kadang saya ingat orang tua-tua pergi dulu haji kan, dia tulis atas kertas nama-nama orang kirim salam. Dia takut lupa. Dan saya tanya pada orang tua-tua yang pergi haji tahun 80-an dulu, dia orang cakap kami sampai dekat makam Nabi, duduk jarak jauh sikit, kami duduk habaq, Assalamualaikum ya Rasulullah, orang kampung saya nama Haji Wahab, ni Haji Muhammad, habaq. Sampai 40 nama. Tapi lah ni tak payah ikhwan. Sebab lah ni Rasulullah mai kat kita. Lah ni Rasulullah mai. Rasulullah ziarah sekolah tu, Rasulullah ziarah negeri ni. Kita jumpa ustaz tu je kalau Nabi mai kirim salam. Dulu orang pergi umrah, pergi haji kirim salam. Lah ni Nabi mai. Habis-habis semayang, bagi berkali-kali tengok-tengok, suddenly disappear. Makmum semua disappear. Tiba-tiba, ya Rasulullah. Rasulullah muncul di sekolah. Agama ni dah jadi rubbish macam ni. Disampai oleh puak-puak macam ni. Dan orang sampai tak tahu dah nilai Rasulullah diletak macam tu. Siapa nak memurnikan benda ni, ikhwan? Saya fikir bukan orang macam saya. Orang bergelar mufti, ahli jawatan kuasa fatwa. Mereka ada ilmu lebih daripada orang bawah macam saya ni. Kena keluar bagi tahu pada masyarakat dakwaan macam ni betul ke salah. Nabi mai. Nabi tinggalkan Madinah dan kubur. Masa tu, masa Nabi mai depan mata kita, bayangkan ketika itu orang ziarah makam Nabi. Orang bagi salam. Kubur kosong. Is it like that? Syekhul Islam Ibn Taymiyah jawab pada zaman dia hidup. Dia mati bila? 726. 726 kebetulan sekitar. Dia tulis Majmu'ul Fatawa. Dia kata apa? Dia kata tolong tengok Ustaz. Ketika dia bahas hadis-hadis palsu, Nabi kata siapa yang ziarah kubur aku pada masa aku tak ada. Dia pergi buat haji, dia tak ziarah aku. Nabi kata dia sombong. Siapa yang ziarah aku, Nabi kata sama macam dia ziarah aku masa aku hidup. Syekhul Islam tolong jawab dalam Majmu'ul Fatawa. Dia kata apalah hadis ni punya selekeh. Pertama, haji tak ada kena mengena dengan Madinah langsung. Ini semua urusan Mekah saja. Yang kedua, kalau Nabi kata siapa ziarah aku masa aku mati macam dia ziarah aku hidup, ziarah Nabi ketika hidup ni sahabat. Mendapat kedudukan sahabat, dia kata. Jadi bila kita pergi ziarah Nabi, kalaulah pahala dia punya andaian dia macam Nabi hidup, semua orang ziarah kubur Nabi jadi sahabat. Dia kata biar betul yang ni. Maka lah ni orang boleh tengok Nabi secara jaga ni, dia tu siapa dia? Dia bukan orang biasa. Dia bukan ni aneh wanggil sola. Martabat dia tinggi. Martabat dia bukan kata Maple, Cina Tambi. Martabat dia siapa? Dia bagi salam, tiba-tiba jemaah begitu banyak, tiba-tiba hilang semua, tiba-tiba dia nampak Rasulullah. Dia nampak Rasulullah dalam keadaan dia jaga, Nabi jaga, dia beriman, dia Muslim, dia jumpa Nabi. Apa kedudukan dia? Baca Fathul Bari, Ibn Hajar terang. Dia sahabat. Apa istimewa dapat gelaran sahabat? Confirm syurga. Why is it? Dakwaan-dakwaan seperti ini, orang-orang yang ada kuasa tak cakap langsung. Betul atau salah? Yang duk cakap orang-orang macam ni lah. Mr. Nobody ni kan. Orang kata apa? Moroyan. Ulama diam. Betul ke dakwaan ni? Bolehkah jadi macam ni? Is it true itu Nabi? Kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi,
Samakan Nabi mai depan mata kita dalam Syama'il Muhammadiyah. Endorsement tu siapa nak buat? Tapi dakwaan seperti ini mengangkat martabat manusia. Daripada orang tengok pada jauh, orang cium tangan, pecium tangan, cium lutut. Tengok. Sangat mengelirukan. Maka fitnah di akhir zaman begitu besar, ikhwan. Pasal itu Quran, ikhwan, kita baca dia, kita dapat syifa dan kita dapat rasyad. Kita dapat penawar dan dapat petunjuk. Dapat jalan yang betul. Hanya Rasulullah, hanya Rasul utusan Allah boleh bimbing kita berjumpa Allah. Lain tak ada. Tak ada. Lain tidak ada. Apa Nabi kata pada Umar, ingat lagi? Umar, hang baca apa? Umar kata, aku baca Taurat lama. Betul? Apa Nabi kata? Nabi kata, hang umat Quran bukan umat Taurat. Lau kana Musa hayyan lattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Kalau Musa masih hidup, kau ikut Musa dengan Taurat, kau akan sesat. Kau tinggalkan aku, kau akan sesat. Kerana engkau bahagian daripada aku dan aku adalah Nabi yang diutus untuk memimpin kamu, bukannya Musa AS. Lepas itu Isa akan turun daripada langit, bukan bawa Injil. Dia akan turun saja sebagai tanda besar kepada kiamat. Tapi syariat adalah syariat Muhammad. Dan tak ada orang boleh bawa syariat Muhammad. Mesti dia buktikan syariat itu daripada Nabi SAW. Pasal itu, ikhwan, makin kita belajar Quran, kita akan melihat banyak benda. Penulis kata pada kita, ikhwan, hadis itu mengandung anjuran agar memperbanyakkan membaca Al-Quran sebagai bentuk zikir yang paling agung, penuh pahala yang berlipat ganda lagi banyak. Itulah beza Allah muliakan Quran. Kenapa? Kerana Quran itu kalamullah. Kerana Quran itu diturunkan untuk menerangkan Islam keseluruhannya. Hadis datang menampung bicara Quran, memperjelaskan makna Al-Quran. Rasul datang mensyarahkan makna Al-Quran. Quran itu sebagai induk sumber yang paling besar. Kerana diturunkan Quran itu untuk merubah, ikhwan, min jami'il amrad al-badaniyah wa nafsiyah. Dia nak menghilangkan semua jenis penyakit dalam bentuk tubuh badan dan dalam bentuk diri manusia. Ya, banyak ubat-ubat doktor kita boleh makan, kan? Ubat doktor kita boleh makan. Tapi ada ubat doktor makan tak boleh lega. Apa dia? Sakit hati. Sakit hati pergi jumpa doktor. Kata sakit hati. Doktor pun bola kita dalam terowong tu, masuk keluar mai. Dia kata, you punya hati nampak elok tak? Saya sakit hati. Doktor dia ingat hati dia sakit betul, rupanya dia sakit hati. Doktor bagi ubat, tak boleh lega. Sakit hati memerlukan syifa Allah, rawat. Dia tak boleh hilang. Ada sakit-sakit jasmani boleh hilang. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Baca bismillah 3 kali, baca doa tu 7 kali dalam riwayat Muslim. Nabi kata, insya-Allah kalau penyakit tu ringan-ringan, hilang insya-Allah. Buat lagi. Sekurang-kurangnya buat sekali, buat 2 kali, buat 3 kali, hilang Nabi kata, insya-Allah. Tapi ada tak hilang, kena makan ubat. Maka Quran diturunkan dia syifa lahu min jami'il amrad al-badaniyah wa nafsiyah. Dia untuk penyakit badan, amrad, penyakit-penyakit badan. Dan tengok orang senang, kita sakit. Tengok orang senang, kita tak senang. Tengok orang boleh kebahagiaan, kita tak bahagia. Itu nak ubat lagu mana, ikhwan? Dia kena ubat dengan ruh Al-Quran. Dia tidak ada batil. Dia datang kepada kita dalam bentuk ruhi, dia datang kepada kita dalam bentuk nur, dan dia datang kepada kita dalam bentuk petunjuk. Pasal itu Allah muliakan Quran berbanding kitab-kitab lain. Pasal itu, ikhwan, bila kita tahu kelebihan Quran sebegini punya besar, bila kita nak baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kurang-kurang kita tahu nilai dia. A'udzubillah ni kita nak baca apa? Macam mana kita nak baca? Kita tahu kemuliaan dia.
Dan penulis kata ada lagi satu hadis lain menceritakan lagi benda ini, hadis daripada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir cerita, dia kata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil suffah. Satu hari Nabi keluar, kami duk ada dekat suffah. Kita panggil apa? Ashabus suffah. Pelantang. Pelantang apa? Pelantang masjid. Satu hari Nabi keluar, kami duk datang situ, Nabi ada bagi satu soalan dekat kami. Nabi kata, siapakah yang boleh keluar pergi daripada Butahan kepada Atiq? Siapa boleh berjalan pergi Al-Butahan sampai Atiq? Butahan ni kawasan lapang kat Madinah. Siapa boleh berjalan daripada Qaryah Madinah ni, berjalan pergi ke Butahan ataupun pergi ke Atiq? Dan masa dia berjalan pergi sana, Nabi kata dia berjalan bawa balik dua unta betina, bawa balik mai dua unta betina, naqataini, dua unta betina. Syarat dia tak buat dua benda. Satu, tak buat dosa, kedua, tak memutuskan tali silaturahim. Siapa boleh buat benda ni? Jalan daripada ni Qaryah Madinah ni pergi kepada Al-Butahan, beberapa batu saja, ataupun kepada Atiq, sama, lebih sebatu dua, semil dua. Tapi masa dia pergi tu, tujuan Butahan ni tempat apa? Butahan ni tempat jual binatang. Dia Arab memang ada tempat khas. Waktu tertentu dia akan jual kambing, dia nanti jual. Masa itulah kita nak tengok rupa kambing macam mana, kibas ke mana, baral ke mana, himar macam mana. Kawan-kawan Arab-Arab dia tu berkenal lah kita. Dan nak tengok Quran kata seburuk-buruk suara Kaldea kan. Dalam surah Luqman je lah. Kata nak tengok Kaldea je lah. Arab-Arab ni, kawan-kawan kita, dia berkenal kita. Dia kata, hang pergi ke Al-Butahan. Butahan ni kawasan padang lah, tempat orang jual. Lepas asar orang nanti jual situ. Dia kata, hang cari yang kaki 5, itulah Kaldea. Kaki 5 Kaldea. Kita pergi cari, tak jumpa seekor pun kaki 5. Dia kata, yang kaki 5 tu Kaldea. Kenapa Kaldea dia panggil kaki 5? Yang tu next kuliah. Saya tak boleh habaq lah ni. Saya tak boleh habaq. Kita jual sikit-sikit, jangan jual semua. Jadi saya cerita, pasal apa orang Arab panggil, Arab Durjana ni, dia panggil dekat Kaldea ni kaki 5. Kita cari semua kaki 5. Yang kaki 5 tu Kaldea. Yang kaki 4 tu bukan Kaldea. Dia Nabi kata hampir dua tempat, hampir cari buat mai dua unta betina. Dua benda ni jangan buat. Jangan buat dosa, jangan silaturahim. Sebab apa ya kawan? Dua tempat ni, dua benda ni susah nak buat. Nak beli unta kita maki dia. Dia tipu kita. Kita pun dah beli mendatang semua. Dia kata, dah aku jual tali je, bukan aku jual unta. Alamak. Mula nak keluar. Jurutung punya ayat nak keluar mai kat dia. Dia pula nanti belajar kalimah jurutung kat kita. Kita pula nanti ajar kat dia. Dia bohong kita. Jual dia minta lebih. Kita kata, aku jual aku jual kambing, aku bukan jual tali. Tali yang kena beli lain. Dekat situ tak buat dosa tak boleh. Siapa boleh pergi beli dua unta ni dengan tak buat dosa dan putus silaturahim? Nabi kita dengar apa pun nak katakan. Ada benda Nabi nak kata berkenaan dengan zikrullah ni, dengan ingat Allah ni. Apa dia? Next week. Sajalah kita gezet kan. Penulis dia nak habiskan tajuk ni dengan 2-3 hadis, dan dia nak tutup kita dengan hadis Nabi kata, siapa yang tinggal zikir satu hari, dia akan menyesal berjumpa Allah ni macam mana orang balik berjumpa Allah kehilangan harta dan keluarga yang dia sayang. Bila dia balik bertemu Allah, bila kita hilang orang yang kita sayang mati, kemarin masa saya nak medis accident dekat Alma, budak sekolah 9 tahun ke 10 tahun 10 tahun masuk dalam
trailer, mak dia ke sini, dia terlepas masuk bawah tu. Allah, kita dengar anak kita meninggal ni satu bab. Anak kita meninggal di atas kita akan rasa bersalah tu tinggi. Nabi kita siapa yang masa dia hidup, dia tak pernah ambil tahu pasal zikir-zikir Allah ni. Pagi ke petang ke lepas solat ke, dia buat tak tahu. Dia solat kosong lagu tu tanpa wirid-wirid. Dia balik bertemu Allah esok, dia akan menyesal macam mana orang menyesal kehilangan keluarga dan harta benda. Nak pukul kepala, nak hantuk kepala. Halaka anni sultaniyah, khuzu anni, halaka anni sultaniyah. Habislah harta benda aku, habislah kuasa aku, siapa nak tolong aku? Dia jadi orang gila. Nabi kita, siapa yang tinggal zikir, ada menyesal dia pada hari dia balik bertemu Allah Ta'ala. Dan siapa yang zikir pada Allah, dia tak kena tirah. Rugi dan sesal ni dia tak kena, Nabi kata. Itu kita akan tengok apakah yang ada dalam zikir ini sehingga akan Nabi sebut kepada kita begitu, ikhwan. Dan Nabi menyebut orang yang tak pernah berzikir ni, dia seolah-olah berdiri di tengah-tengah bangkai kaldai. Orang yang tak ada peduli. Ataupun buat majlis tak ingat sebut nama Allah. Macam satu majlis penuh dengan bangkai-bangkai jifatul himar. Macam bangkai kaldai. Tak ada nilai. Kaldai hidup pun tak ada nilai. InsyaAllah ikhwan, panjang umur, sihat badan, kita sambung dekat situ. Wallahu ta'ala a'lam. Satu hadis je kita baca malam ni, tapi panjang kuliah. Itulah keajaiban kuliah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.